lah pula. Tak ada. Okey dah. Clear. Baru start. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear tak suara saya? Clear. Okay, clear. Okey. Sebelum saya mulakan, elok saya kenalkan diri saya lah. Mungkin ada yang orang baru yang tak kenal lagi. Kalau yang lama tu, mungkin kot dah lupa kan, dah lama kan, PKP tak jumpa. Tak lupa. Okey, nama saya Nur Aini binti Rizki. Okay, saya bekerja sebagai pekerja sambilan lah di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bergaji hari. Okey, umur saya 42. Saya mula menggunakan produk Suanggu ni, mula guna dan mula kenal produk Suanggu ni sejak berusia 15 tahun. Tahun 1995 lah kalau kirakan balik. So tahun ni dah 42, jadi kira lah kan berapa lama kan. So serius menggunakan produk Suanggu ni sejak 2010 dan mencapai Vice Manager ni 2011, mencapai Senior Vice Manager Mac 2020, bulan pertama tahun lepas kita PKP. So hebat tak hebat bisnes ni, kita tak lekang dek panas dan tak lapuk hujan lah. So tujuan saya guna masa ni adalah disebabkan saya ada penyakit. For sure ramai yang guna produk Suanggu ni bermula dengan ada masalah kesihatan. Macam saya, bermulanya saya ni adalah pengidap tonsilitis yang serius, yang kronik lah. Okay. Daripada kecil sampailah 2011 tu memang tak pernah kena tonsilitis. Pasti kena tonsilitis. Setiap bulan bersilih ganti kiri dan kanan. Lepas tu saya ada masalah period yang tak konsisten. Since saya datang period, ada masanya setahun tu mungkin berapa kali je saya datang period. Okay, pada masa tu mungkin kita happy lah sebab leceh kan, kalau masa tu budak-budak leceh lah kalau period tu susah nak urus. Jadi best lah kalau tak period ni. Tapi bila sekarang dah tahu kesannya, kita rasa macam sangat-sangat takut lah. Okay? Dan saya juga pengidap buah pinggang. Saya juga ada masalah buah pinggang. Masa tu saya darjah 3 tak silap saya. Saya mula dikesan buah pinggang. Dan tujuan lain juga macam orang lain untuk detoksifikasi dan juga untuk masalah kesihatan umum lah ya. Okey, selepas saya serius guna produk 2010, memang macam-macam healing crisis yang saya dapat untuk tonsilitis tahun 2011 sampai saya warded 7 hari. Ini bukan untuk nak menakutkan ya, tapi sebab kadang-kadang krisis yang kita hadapi tu pada masa itu kita sangat perlukan bantuan kecemasan daripada hospital. That's why saya pergi hospital because bila tonsilitis kita ni bengkak dua-dua belah, kita tak boleh makan, tak boleh minum, semua tak boleh. So we need secara kita panggil kecemasannya kena masuk air supaya kita ada tenaga. Okay, so saya juga kena demam, kena masalah dapat juga macam kulit, masalah kulit kan. Jadi itu antara healing crisis awal yang saya hadapi lah. So bagi yang kenal saya mungkin tahulah macam mana healing crisis yang saya hadapi tu. Tapi alhamdulillah berkat orang kata apa, kawan-kawan yang ada yang bagi semangat, kesan yang saya dapat tu, kesan jangka panjang dia sehingga ke hari ini, sejak 2011 tu sampai ke hari ini, memang saya tak pernah pun kena tonsilitis. Kalau dulu kalau panas je saya takut dah. Dan pasti akan kena masalah tonsil kalau panas.
Tapi sekarang ni alhamdulillah panas ke, hujan ke, apa ke. Alhamdulillah saya tak pernah kena dah tonsillitis tu. Period kembali normal, alhamdulillah rasa macam orang lain juga kan, normal. Masalah lambung pinggang pun alhamdulillah saya sihat. Setakat ni lah. Okey. InsyaAllah dengan usaha, kita hanya usaha, kesembuhan milik Allah juga. Okey. Hari ni saya kena kongsi, saya diminta untuk berkongsi untuk buat review sikit tentang syarikat Shuanghu. Mungkin ada rakan-rakan yang pernah dengar preview saya ni, ulang kaji, dan kalau yang baru mungkin boleh ambil lah. Okey. Semua orang pernah nampak lah logo ni kan. Ini adalah logo Shuanghu berbentuk 2 ekor bangau berwarna merah dan putih yang menghala ke arah satu hala yang bermaksud perniagaan ini sangat sesuai dijalankan berpasangan. Okey, di mana kita tahu sifat asal pada bangau sangat suka berpasangan. Jadi berpasangan yang mempunyai satu impian yang sama. That's why kita nampak dia menghala ke arah satu arah yang sama. So Shuanghu ni kalau dalam bahasa Cina-nya Shuanghu, pada bahasa Melayu adalah 2 ekor bangau. Okey. Perniagaan Shuanghu ni adalah sebuah perniagaan global. Jadi kita tak payah Kenapa tak dengar ni? dengar tak? Macam putus-putus lah ni. Ha? Macam terputus-putus. Lepas tu dia ni tak buat slideshow. Ha? Tak ada slideshow? Dia cuma satu. Okey. Nampak tak? Okey, nampak. Sekejap. Tapi masih bukan slideshow. Sat. Macam mana Tapi saya dah buka slideshow ni. Tak nampak Nampak cuma page yang kedua, yang ketiga sekarang ni. Page yang kedua tadi tak nampak. Yang ketiga ni peta. Yang perniagaan Shuanghu ialah sebuah syarikat apa tu? Tu ada. Ya. Tapi kena move ke kiri sikit. Tapi bila tak slideshow dia ni, dia takkan gerak. Dah slideshow ni. Kejap, saya cuba balik. Kejap, saya share balik Sorry. Okey. Kejap. Speaker kedua dah masuk dah tu, Abdullah. Sekejap saya cuba share balik. Sekejap. Sorry. Okay, nampak tak? Nampak. Tapi slideshow, nampak sekarang ni. Sekejap. Sekejap, saya cuba buat slideshow. Sekejap. Nampak tak page ketiga? Tak ada. Sekarang ni page pertama saja. Okey, sekarang ketiga. Okey. Kalau page keempat ni nampak tak? Ini nampak. Page 4. Okey. Okey, tak apa.
Sambung Okey, perniagaan Shuangho ni adalah sebuah perniagaan global ya, di mana kita telah pun berada di 9 buah negara. Bermula di Taiwan, negara kita adalah negara kedua yang Shuangho bertapak Malaysia. Kenapa dia pilih Malaysia? Sebab salah satu mungkin sebab kita ni adalah negara yang berbilang bahasa. Jadi mudah untuk Shuangho nak ke negara-negara lain. So kita beruntunglah sebab kita ni negara kedua. Okey. Okey, kita tengok sejarah dia di Malaysia. Shuangho ni dah lebih kurang 32 tahun atau 33 tahun lah dekat Malaysia. Okey, di mana pada tahun 1987 dia bermula di Taiwan dengan nama Double Crane. 1988 dia masuk ke Malaysia dengan nama Shuangho Enterprise Malaysia Sdn Bhd. Daripada Malaysia, Shuangho bergerak ke Thailand tahun 1999. Terusnya ke Singapura 2002, ke Hong Kong 2004, Indonesia 2005, 2011 ke Myanmar. So mungkin di Myanmar sekarang disebabkan oleh masalah dengan government dia. So di sana kita hanya ada single level mungkin lah. Itu mungkin daripada kita boleh terangkan nanti tentang keadaan di Myanmar. Okey. Nampak kan slide ni? Nampak. Okey. Ini adalah kalau tengok ini adalah double crane kita di Taiwan. Ini adalah ibu pejabat dia di Taiwan yang sebelah kiri tu, bermula Julai 1987. So 88 dia mula masuk ke Malaysia, tapi pada mula di Malaysia tu Shuangho masih lagi menyewa di beberapa bangunan lah, dan akhirnya kita berjaya memiliki bangunan kita sendiri yang terletak di Sri Damansara. Okey, yang gah ni kita boleh nampak, dan saya difahamkan Shuangho memiliki bangunan ni secara tunai, Okey. So ini adalah kilang Yongqian di Taiwan yang ditubuhkan pada 19 Oktober 1953. Luasan kilang ni adalah 19,000 meter persegi. So kita boleh pergi ke kilang ni, insya-Allah. Lepas kita doakan pandemik ni tamat dan kita ramai-ramai boleh ke sana lah. Ya. Okey. Ini saya pergi tahun 19 pula, tahun 2007 kalau tak salah saya masa ni. So ni adalah pembangunan biotek dan bioperubatan yang canggih yang ada di dalam kilang kita. Okey, yang mana di dalam ni kita ada bilik penyiapkan bakal linzi dan ladang ujian. Kita juga ada bilik pemeriksaan kualiti dan juga bilik penerokaan produk. Maksudnya kajian yang berterusan untuk produk-produk baru kita. Okey, so di sinilah dibuat segala kerja-kerja mengkaji tu. Dek ni kenapa tak ada slide? Korang nampak slide tak sekarang? Nampak tak semua? Ada. Nampak slide. Nampak. Kenapa aku punya belah tak ada slide ni? Sekejap, aku cari. Okey, on je. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ni segala machinery, segala peralatan dia, ya Allah, sangat canggih. Kalau kita pergi kat sana tu, kita macam sangat terpegun dengan kehebatan machinery yang dia ada. So kehebatan machinery yang dia ada tu sama hebat dengan Shuangho punya misi dan visi dalam bidang dalam pengkajian linzi ni lah. Okey, ini adalah muzium linzi pertama dunia yang ada di dalam kilang juga. So dalam muzium ni kita boleh masuk je, kita tak boleh ambil gambar. So dalam ni lah segala artifak linzi, berkenaan linzi semua ada kat dalam muzium ni, kita boleh tengok. Dan di sini juga kalau di Hollywood kan dia ada wall of fame juga kan, yang letak nama-nama bintang-bintang terkenal di sana kan. Tapi yang tu dia letak kat kaki, kat desk. Yang ni dia letak di dinding.
So di dalam ni lah dia letak semua pengedar-pengedar yang mencapai tahap diamond dan sehinggalah ke diamond. So masih banyak kan, kalau tengok ni gambar saya dengan Nur Syafidah, belakang-belakang tu kosong-kosong lagi. Setiap orang boleh pilih nak duduk tang mana. Okey, cuk je siap. Masa saya pergi tu hanya ada beberapa pasang diamond Melayu. Masa saya pergi tu ada gambar Kak Solaha dengan Abang Nabil lah. Dan kalau kita pergi pula lepas ni, gambar Kak Dina dengan Abang Harun pun ada kat situ. Kita doa supaya kita sama-sama boleh pergi. Okey. Dan ni adalah Biotech, Taman Biotech Lingzi terbesar dan bertaraf 5 bintang. Okey, ini adalah ladang Lingzi yang terbesar sekali yang ada di dunia. Okey, kalau tengok kat sini memang sangat canggih. Kalau nampak bangunan rumah hijau ni fully controlled by komputer. So kat sini ni Lingzi kita ditanam. Ini saya rasa ini adalah sebahagiannya dan dia ada lagi tempat lain yang lagi besar. So ini macam mana dia katakan fully computerized ni, bumbung layar yang atas ni, yang bumbung ni, dia akan detect, dia ada satu detektor kalaulah cuaca tu panas, layar tu akan automatik tutup dan air akan automatik disiram kat Lingzi. Tapi kalau cuaca tu sejuk, layar tu akan automatik buka supaya Lingzi kita tu dapat cuaca yang sangat bagus. Jadi jangan risau, dia memang sangat dijaga dengan rapi dan ayak yang digunakan untuk siram ni pun bukannya ayak yang ada klorin. Ayak ni adalah ayak hujan yang dia tahan dan dia suling balik ayak ni dan digunakan untuk siram pokok. So kalau kita pergi kat kilang ni kita akan nampak lah tong-tong tahan air hujan tu sangat banyak. Okey. Selama 30 tahun Syuhur hanya berkongsi, Syuhur hanya mengkaji Lingzi selama 30 tahun. Tak ada produk lain, hanya Lingzi. Hanya straight Lingzi. So hebat kan, 30 tahun menjalankan perniagaan yang sama Lingzi. Tak ada benda lain. Okey, selama 30 tahun. Apa rangkaian Lingzi yang kita ada? Okey. Tahun 1987 kita ada, kalau tengok kat sini, Jiahe Lingzi, inilah bakal Lingzi yang pertama sekali yang dijual. Okey, daripada dulu seingat saya harga dia memang 140 lebih, 100 macam inilah harga dia lebih kurang. Sampai sekarang pun harga dia 141 je. Start tahun 1987. Okey, tahun 2003 Lingzi bakal Yongqian diperkenalkan. Okey, yang apa beza Yongqian dengan Jiahe ni? Okey, sebiji Yongqian ni bersamaan 3 biji Jiahe. Maksudnya bakal ini lebih baik daripada bakal Jiahe. Okey, dan Syuhur terus juga mengkaji walaupun dah ada Lingzi yang baik ni, tapi Syuhur masih lagi mengkaji dan tahun 2011 kita berjaya ada YK2. Apa beza pula tiga-tiga ni? YK2 ni, kalau nak tahu, sebiji YK2 bersamaan 3 biji, biji YK2 bersamaan 6 biji Yongqian, 18 biji Jiahe. Hebat kan? Dia punya kajian dia bukan setiap tahun meningkat dan terus meningkat. Dan yang bawah ni kalau tengok ini adalah pack berkembar yang mana ada Lingzi dan ada Polen. Polen ni adalah pasangan terhebat lah kepada Lingzi. Dan kita juga ada Nutri Tablet, Jiahe Lingzi dan juga Polen 50% each lah. Dan kita juga ada kopi CEO yang juga ada Lingzi. Kita ada teh yang juga ada Lingzi dan semua Lingzi yang ada dalam kopi dan teh ni kita menggunakan Yongqian Lingzi. Sebab tu walaupun kita hanya makan kopi, kita hanya minum kopi dan teh, kesannya kita akan dapat kesan yang sama dengan kita makan YK. Cuma agak lambat lah sebab bezanya dalam kopi ni hanya ada
lebih kurang kita kata sebiji satu kapsul tu ada dalam 3 paket kopi. So kalau kita nak dapat satu kapsul mungkin kena minum 3 paket kopi dapatlah satu biji mungkin. So itu beza dia. Okey. Macam saya kata tadi, Syuahu kita ada pusat penyelidikannya yang sendiri. So walaupun kita dah ada bakal linzi yang bagus, di Syuahu terus juga mengkaji sehinggalah kita ada produk yang baru yang lebih hebat, iaitu kita guna targeted linzi yang mana ini adalah produk target treatment. So kalau kita tengok kat sini kita ada 4 produk baru yang mana yang tiga yang hebat ni mula diperkenalkan pada 6 hari bulan 4 2020. Agak-agaknya lah bulan 4 ni masa bila? Masa PKP. KP. Ya, masa PKP. Duduk rumah diam-diam masa tu. Ya, kita duduk rumah diam-diam kan, tapi Syuahu dengan hebatnya memperkenalkan, berani memperkenalkan produk baru dia. Sedangkan pada masa ini kita dengar ramai, banyak syarikat, banyak peniaga yang mengeluh kan. Tapi Syuahu terus gah cekal mengeluarkan produk baru. Okey, bukan harga pula bukan harga yang main-main. Kalau tengok kat sini YKK ni 2,150. Itu pun masa diperkenalkan out of stock juga. Habis orang tempah. Ini apa? YKB pun sama. Bila diperkenalkan habis orang tempah. YKI ni lagi lah. Sama dalam keadaan kita yang pandemik ni sangat memerlukan YKI tu untuk bantu kuatkan lagi imuniti kita. Kan? Bukan itu saja. Bulan 10 pun ada lagi. Yang ni bukan produk baru lah. Ini produk ni dah ada di Singapura sebelum ni. Cuma baru dibawa masuk ke Malaysia. So itu pun tahun 2010. Tahun 2010. Bulan 10 tahun yang sama. Maksudnya dalam keadaan pandemik ini pun kita boleh perkenalkan lagi 4 produk baru. Tanpa ada apa-apa kekangan. Kan hebat kan? So itu membuktikan bahawa itu membuktikan bahawa perniagaan Syuahu ini tak letak projek tanah dan tak lapuk dia hujan. Betul. Okey, apa lagi? Syuahu juga bukan saja-saja nak cakap produk dia bagus, suka-suka nak claim bagus dan sebagainya. Okey. Dia cakap bagus sebab kita ada 3 pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Taiwan, iaitu daripada bahagian akreditasi makanan. Okey, apa beza? Apa hebatnya akreditasi makanan kesihatan Taiwan ni? Untuk nak dapat CJ ni bukan satu perkara yang mudah ya. Di mana kita kata perlu melalui satu kita panggil satu panel pakar yang terdiri daripada 80 orang daripada berbagai-bagai bidang dan setiap panel itu mesti bersetuju dengan apa yang diklaim oleh Syuahu. Dan kita bersyukur sejak 30 tahun yang lalu kita tak pernah fail untuk dapat CJ ni. Sebab CJ ni perlu di-renew ya, bukan sekali dapat terus dia boleh guna sampai boleh guna tak. CJ ni kena renew. Dan ini adalah yang terbaru, kita dapat renewal sampai tahun 2025. Ini baru 2021 kan, ada 4 tahun lagi dari CJ ni. Dan tahun 2025 Syuahu kena kemukakan lagi kajian dia, bukti kajian dia semua dekat panel ni untuk sahkan lagi apa penemuan dia. Dan setiap tahun dan setiap 5 tahun tu penemuannya bukan kata makin tak bagus, produk kita semakin lama semakin bagus. Dan kita tak pernah pun tak
dapat pengiktirafan semula ni. So ini sangat hebat, ya. Sangat hebat. Dan kita juga dapat sijil daripada FDA. FDA ni Food Drug Association. So dari segi pengiktirafan kita tak payah risau. Kita memang dapat pengiktirafan yang sangat bagus. Lagi, kita juga ada sijil ISO di mana ISO ni adalah sijil yang menyatakan pengeluaran Syuangbuk ini mengikut step-step yang betul. Apa sijilan dia, apa semua pun disimpan dengan bagus. Lepas tu kita juga dapat GMP grade A, mana grade A ni adalah grade yang biasanya dianugerahkan kepada kilang-kilang ubat lah. Tapi Syuangbuk kilang makanan dapat GMP grade A. Kita juga ada sijil daripada Jepun Health Food Association. Kalau Jepun pun dah endorse, kita tak payah risau lah. Kita ada juga daripada Singapore Health Science Authority pun endorse produk kita. Dan kita ada yang terbaru, kita dapat TQF, Taiwan Quality Food. Taiwan Quality Food ni dia kontrol daripada produk ladang sampai produk siap. Hebat kan? Kita dapat pengiktirafan ni. Okay. Itu bukan nak kata pengiktirafan Malaysia tu tak bagus. Bagus sebenarnya. Cuma agak longgar dia punya syarat-syarat yang dia letak tu. Okey, dari segi halal, produk Syuangbuk memang kita dapat sertifikat halal daripada Taiwan Halal Integrity Development Association. So kalau tengok kat sini, Taiwan Halal Integrity ni memang salah satu badan yang memang diiktiraf oleh JAKIM, ya. Maksudnya JAKIM nak pergi sana tak boleh lah. So dia di setiap negara JAKIM memang ada dia punya badan yang dilantik untuk mengesahkan halal bagi pihak dia. Dan Taiwan Halal Integrity ni adalah salah satu badan yang dilantik oleh JAKIM. So kita dapat pengesahan ni. Kita juga produk-produk lain pun kita dapat pengesahan. Dan termasuk kita ada halal Malaysia juga. Jadi jangan risaulah dari segi serta halal tu. Okey. Okey. Syuangbuk Enterprise Malaysia Sdn Bhd. Ini di Bandar Seri Damansara. Okey. Dah 32 tahun dan kita ada empat je pusat pembekalan produk di Malaysia ni. Kenapa dia buat 4 je dan kenapa dia tak bagi stokis? Okay. Sebab dia nak kontrol. Dia nak kontrol dari segi kualiti. Clear tak suara saya? Clear? Okey. Okey, kita cuma ada 4 pusat pembekalan produk sahaja di Malaysia. Yang satu di KL lah, di Bandar Seri Damansara. Yang kedua di Penang, yang ketiga di Johor dan yang keempat di Sabah. Ini sahaja tempat kita boleh beli produk Syuangbuk. Kita tak boleh beli kat Shopee, kita tak boleh beli kat Lazada dan tak boleh jual di kedai-kedai selusin, tak boleh jual di mana-mana farmasi, tak ada. Kedai runcit pun semua tak ada. Okey. Di sini sahaja bila kita beli, kita dapat produk yang original. Kalau beli kat tempat lain, kita tak orang kata apa? Dari segi kualiti tu kita tak jamin lah. Okey. Kita tak jamin kualiti dia. So kalau nak betul-betul memang kita order terus daripada syarikat. Okey. Tak perlu risau. Penghantaran pun sangat cepat. Walaupun dalam keadaan pandemik ni saya rasa Syuangbuk dah berjaya mengatasi lah masalah lewat ni. Macam saya last week biasanya kalau Seri Damansara ke Putrajaya ambil masa dekat sebulan juga. Sebab courier problem. Tapi Syuangbuk berjaya mengatasi masalah tu. Saya order hari Isnin, hari Rabu macam tu dah sampai. Ataupun hari Jumaat dia lambat. Alhamdulillah. Okey, ini kalau tengok ini adalah pusat-pusat pembekalan produk kita. Okey, kalau yang atas ni JB, yang belah kanan ni adalah Penang dan yang sebelah bawah ni adalah Sabah. So kita boleh pergilah kalau kita nak buat bisnes di Penang, di Johor, di Sabah, buat produk banyak-banyak. Boleh beli je kat sana. Lepas ni lah ya. Okey. So kita masuk topik kita lah hari ni kan. Itu secara
secara ringkasnya review tentang syarikat Xuanghu. So ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum saya ke slide seterusnya. Ada sesiapa nak bertanya tentang ada nak tanya. pertubuhan syarikat? Okey, Yuli. Aini apa tu? Soalan yang payah tu kan? Tak payah, tak payah. Kan tanya dekat Miri tak ada Xuanghu kat Miri. Maaf, saya tak dengar sangat sebab ada suara macam suara budak. Kan suara siapa tu Boleh tak tolong Belum mute kan? mute kan? Tolong mute kan? Boleh tak mute kan? Okey, ni dekat Miri dah tak ada dekat Miri. Xuanghu dekat Miri dah tak ada. Sarawak. Kalau ikutkan kat sini dekat Miri, tak pasti. Kalau ikutkan, kalau saya semak daripada tu ada 4 ni je lah. Sebelum ni kita kan ada dekat Miri kan? Dah tutup ke macam mana? Sebelum ni kita ada kat Miri. Kak Ina. Masih ada, masih ada. Kak Miri masih ada. Masih ada, okey. Okey. So saya tertinggal satu lah ni. Okey. Okey. Thank you. Alright. Ada lagi tak? Kalau tak ada, saya teruskan ke seterusnya tentang kopi CEO. The best minuman yang kita ada. Kita panggil killer product kita. Okay. They begin with kopi CEO. Kopi terbaik di dunia. Saya pasti semua orang minum kan? Sekarang ni. Okay. Nak terhasilnya kopi CEO ni pun bukannya main cakap-cakap dia terus jadi. Kan sekarang ni produk senang, kita tengok main cakap-cakap dia besok dah ada. Cakap-cakap dia besok dah ada. Kan goyang-goyang sikit dekat social media terus boom laku kan. Tapi tidak bagi kopi CEO. Sejarah nak menghasilkannya pun sangat hebat. Mengambil masa yang sangat lama dengan kajian yang sangat teliti. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Sebab saya difahamkan ramai juga di antara pengedar-pengedar kita yang senior yang pernah mohon kepada syarikat Xuanghu untuk adakan kopi. Tapi pada masa tu dikatakan tak ada, mungkin syarikat kita lebih serius pada Lindsay, so tak fikirlah untuk kopi. Tapi sejarah ni bermula bermula di Jepun ya. Di mana pada masa tu kita punya kumpulan saintis ni pergi ke Jepun untuk ada conference tentang Lindsay. So di sana kita punya salah seorang kita punya saintis diperkenalkan dengan Encik Terashima ni yang lumpuh akibat kemalangan ya. 3 tahun dia lumpuh dan saya pasti Encik Terashima ni adalah seorang yang sangat berpengaruh juga di Jepun sebab tu cerita dia sangat hebat. Okay. Cik Terashima ni lumpuh 3 tahun sebab kemalangan. Lumpuh itu difahamkan daripada pinggang ke kaki. Jadi, ramai yang bercerita Lindsay kepada Cik Terashima tapi dia tak nak. Sampailah bila jumpa dengan kita pun saintis, masa tu saintis kita minta izin ya dengan dia untuk campurkan 2 kapsul Lindsay, YK Lindsay dengan kopi yang dia minum masa tu. Masa tu bukan CEO lagi lah. Masa tu kopi yang dia tengah minum masa tu. Jadi, so Cik Terashima pun okey bagi dan kita punya saintis pun campurkan 2 kapsul kopi, 2 kapsul wakil Lindsay dalam kopi yang dia minum tu. So, difahamkan habis half cup of kopi, Cik Terashima ni mula rasa badan dia panas dan dia mula rasa macam ada karen yang bergerak di jari-jari dia semua. So sehingga kan dia terjerit sebab rasa tu dah 3 tahun dia tak rasa. Tapi selepas dia minum kopi dengan Lindsay tu dia rasa macam ada elektrik. Jadi sejak pada tu memang Cik Terashima ni amalkan 8 kapsul YK1 setiap hari selama 3 bulan. Selepas 3 bulan tu dia dah boleh berjalan. Dia dah boleh berjalan semula lah menggunakan tongkat. Kalau tengok gambar kat sini dia masih lagi menggunakan tongkat kan. Dia masih lagi menggunakan tongkat kan.
So selepas 3 bulan dia dah boleh berjalan menggunakan tongkat. Jadi cerita hebat ini dibawa balik ke Taiwan dan bermula detik itulah syarikat mula ambil serius tentang kombinasi antara kopi dan linzi. Chemistry yang ada antara kopi dengan linzi ni dikaji. So syarikat mula beli sebab kita tak tanam kopi ya. Kopi ni kita beli daripada pengeluar kopi terkemuka. So masa tu dia mula mencari kopi dulu. Dia ambil masa beli kopi di seluruh dunia. Okay, di seluruh dunia ni dia beli kopi di seluruh dunia. Dia mula rasa. So daripada yang dia beli tu dia ambil 10 yang terbaik. So daripada 10 yang terbaik tu pun dia kaji lagi. Dia kaji lagi kopi apa yang bagus, yang mana sedap, Akhirnya dia dapatlah kopi Arabica ni daripada Brazil. As kita tahu, Brazil adalah negara pengeluar kopi yang terhebat kan di dunia. Brazil adalah negara pengeluar biji kopi. Okay. Jadi kita pun sejak pada itu kita belilah kopi daripada Brazil. So beli biji kopi dah ada. Nak dapat resepi campuran itu pula nak bagi sedap, tak pahit sangat, tak belat sangat, sesedap kita makan, nak campur apa pun dikaji. Sehinggalah kita guna santan semua tu dikaji dan pengkajian ini mengambil masa 4 tahun. Okay, so hebatnya nak hasil kopi CEO ni bukan main-main cakap tiba-tiba keluar kopi magic, tak ada. 4 tahun ya dikaji baru keluarnya kopi CEO pada tahun 2000 berapa kopi? Siapa ingat? 2004. Ya ke 2004? 2006. Slide saya yang ke tadi tu ada kan? 2006. 2006 sorry. 2006. So kena tahu. Okey. So kopi kita dikeluarkan pada tahun 2006 boleh dikenalkan. Okey. Bahan utama yang ada dalam kopi CEO sudah pastinya Yunken Ganoderma. Yang pertama. Apa bestnya Yunken ni? Daripada ladang kita sendiri. Dan memang dah terbukti secara saintifiknya dia dapat meneraskan imuniti badan serta memperbaiki sistem peredaran darah. Ini hebatnya kopi Yunken Ganoderma. Mungkin bila kita cakap orang kata banyak je kopi linzi, betul. Banyak je kopi linzi dan banyak je syarikat yang jual linzi. Tapi ini yang terbaik sebab pengiktirafan yang kita dapat. Itu kita kena tekankan pengiktirafan yang kita dapat itu boleh melaraskan sistem imuniti kita. Dan yang kedua, kopi kita menggunakan lemak kelapa asli. Prima rendah lemak dan teknologi ni daripada Netherlands. Jauh teknologi dia ambil ni. Kan? Dan tak ada asid lemak trans. Yang sangat bagus. Dan kita tahu santan sangat bagus untuk jantung. Boleh cari cerita-cerita pasal kelapa ni. Sebab saya pernah terbaca dalam satu majalah. Dulu ada, sekarang tak ada dalam majalah I Sihat ni. Dia pernah ceritakan minyak kelapa adalah minyak yang terbaik di dunia. Minyak kelapa adalah minyak terbaik di dunia. So jangan risau. Kita gunakan bahan yang sangat terbaik. Minyak lemak kelapa asli. Okay. Kalau tak cukup lagi boleh tambah dengan minyak kelapa darah. Saya kadang-kadang minum kopi CEO tambah juga minyak kelapa darah. Sangat sedap. Lepas tu yang saya cerita tadi biji kopi tulen Arabica. Sebenarnya dalam biji kopi itu sendiri ada khasiatnya. Yang mana dia ada minyak kapista dan tahliol ni yang bagus untuk hati. Okey. Kenapa kita pilih Arabica? Kenapa tak pilih Robusta? Okey, kenapa ya? Okey, ini beza antara Arabica dan Robusta. Ini Arabica dan Robusta ni adalah antara biji kopi yang terkenal di dunia. Ada lagi lah biji kopi lain tapi tidak dua ni lagi dikenali. Okey, kenapa?
Ya, okey. Arabica ni mengandungi kafein yang paling rendah di antara biji-biji kopi yang lain yang ada kat dunia ni. Dia hanya ada 1.2 hingga 1.5% sahaja kafein. Sangat sikit kafein dia. Jadi jangan risau. Berbanding dengan Robusta ni ada 2.2 hingga 2.7% kafein. So bagi orang yang bila kita cerita takut kafein cakap dengan dia jangan takut. Sebab kita punya kafein dia dah rendah. Kita ada linzi pula yang nak keluarkan balik kafein tu. Dan kita kena bagi tahu kawan-kawan kita pentingnya kafein dalam badan kita. Kena ada kafein, kena ambil kafein hari-hari. Kenapa? Kena kafein yang betul lah nah. Jangan pula dia ambil kafein yang sintetik. Okay, kenapa kita perlukan kafein? Sebab segala saraf-saraf telefon dalam badan kita ini perlukan kafein untuk diaktifkan semula. Okay. Kafein diperlukan untuk aktifkan saraf-saraf yang ada dalam badan kita. Jadi, hari-hari kena ambil kafein yang betul. Okay. Okay. Kenapa kopi CEO? Okay. Kenapa kopi CEO? Sikit-sikit kopi CEO. Orang kata sikit-sikit kopi dia bagus. Sikit-sikit kopi CEO. Kenapa? Sebab kopi CEO ini minuman yang memang dah terbaik dah. Memang dah hebat dah. Memang dah sihat dah. Kita tengok tadi dengan pengkajian linzinya, dengan minyak kelapanya yang bagus, linzinya yang hebat, kopinya yang grade A, itu memang dah baik dah. Sebab itulah kopi CEO. Lagi pula murah, jimat, untung pula tu. Percaya tak untung? Percaya? Kan? Mana ada minum kopi dapat duit? Okey, kita cerita sikit kebaikan kopi kepada kesihatan. Kopi CEO ni apa baiknya? Okey. Jadi ada hitam kopi. Kopi-kopi. Yang pertama, Kau ada kopi tak? dia bantu dia bantu melawaskan pembuangan. Yang kedua, bila pembuangan kita lawas, masalah sembelit kita sure hilang dan sistem penghadaman kita akan terbantu. Dan bila sistem penghadaman kita terbantu, masalah berat badan kita pun dapat ditolong. Okay? Lepas tu berapa lama dia nak ambil masa selesaikan masalah-masalah ni semua, bergantung berapa banyak kita ambil. Sebab dalam kopi tu ada sikit je linzi. Kalau nak cepat, tanya apa kawan-kawan yang perkenalkan tu, apa lagi nak buat. Okay, dia juga boleh bantu lancarkan pengeluaran darah, merangsang sistem saraf, sangat bagus kalau untuk mencegah penyakit diabetes ini juga. Kalau orang ada masalah migraine pun sangat bagus kita kenalkan, kita bagi tahu dia untuk daya fokus, untuk kita lebih fokus. Okay, saya ada banyak juga testimoni anak-anak buah yang lebih fokus dalam belajar bila minum kopi. So, kawan-kawan semua bolehlah cuba untuk anak-anak untuk lebih fokus dalam belajar. Anak-anak time PKP ni kan apa? PDPR ya? PDPR ni kan. Sangat perlukan kopi CEO sebab anak-anak kita berdepan dengan laptop je dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai petang, betul? Betul. Betul, saya setuju. Radiation lagi. So sangat bagus bagi anak-anak kopi CEO dan juga eye tablet tu yang untuk mata tu. Untuk nak bantu saraf mata dia. Sebab dia hari-hari tengok laptop, tengok komputer, okey lagi yang tengok phone tu. Kecil je skrin dia kan. Jadi sangat bagus untuk membantu. Lepas tu boleh kurangkan depres, burung. Kalau macam saya pun kalau banyak kerja, stres, penat, pasti saya akan minum kopi. Okay, sehari tu tak tahu berapa secik saya minum. Okay, kalau satu kolej saya tu kalau satu kolej saya biasa buat tu kat rumah, satu kolej tu 3 secik. Itu pagi, sehari saya buat lagi petang. So sehari 6, 7 macam tu lah. Okay. Lepas tu boleh bantu mengurangkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer ni penyakit orang tua lah kan. Biasanya pelupa. Lepas tu sangat bagus untuk jantung dan dia juga bertindak sebagai antioksidan dan juga boleh mengurangkan risiko mengidap kanser.
kenapa boleh mengurangkan risiko mengidap kanser ni. Okay, kita kena tahu kenapa supaya orang tak beranggap yang kita ni overclaim. Okay, macam mana dia membantu mengurangkan risiko mengidap kanser? Okay, macam tadi kita kata dalam kopi kita ada kafein. Kafein ni sangat bagus untuk nak onlinekan balik saraf-saraf kita. Apa kerja saraf kita? Kerja saraf kita ni nak bagi tahu apa masalah dalam badan kita. Betul tak? Contoh, kita ada blockage di tangan. Saraf kita akan, kalau saraf kita tu online elok, kita akan rasa tebas, kita akan rasa sakit, kita akan rasa. Tapi kalau saraf tu dah tak online, kita tak rasa apa pun, kita rasa sihat je. Ataupun kita keluar, kita tersedut kuman. Okey, kalau badan kita ni bagus, kita akan dapat kesan tu cepat dan kita boleh rawat dia dengan cepat. Tapi orang yang mengidap kanser ni, biasanya saraf dia semua dah out. Dah tak boleh habaq dah dekat dia. Sakit apa, benda apa ada dalam badan dia, apa yang berlaku, semua dia dah tak boleh nak bagi tahu. Jadi tahu-tahu kanser ni. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita nak saraf kita sentiasa online. Tak apalah. Orang kata orang makan linzi ni sikit-sikit sakit. Sikit-sikit sakit. It's better than tak pernah sakit langsung. Betul tak? Betul. Kalau kerap sangat sakit tu, tak boleh lah juga. Itu imuniti dia terlalu lemah. Tapi sakit kena pada tempat dia lah. Kan? Jangan yang tiba-tiba sakit, sekejap-sekejap sakit, demam. Itu imuniti dia rendah. Sebenarnya kita tahu juga. Kan? Okey. Itu kalau kata nak cerita mengurangkan risiko kanser ni, kena ceritalah kerja saraf tu apa, macam mana supaya nanti orang kata minum kopi je boleh kurangkan risiko kanser. Sebab tu orang akan claim untuk overclaim. Betul tak? So kena cerita. So apa keistimewaan kopi CEO dan khasiat dan kebaikannya? Okey. Fungsinya yang ni kita cerita fungsi linzi lah. Sebab kopi kita hebat kerana yungkin linzi. Tanpa yungkin linzi, kopi kita sama je dengan kopi lain. Okey, dia jadi hebat sebab ada yungkin linzi. Okey, ada linzi lain pun tak sama dengan yungkin linzi. Sebab tu dia hebat. Okey, apa kandungan yungkin linzi ni? Okey, dia ada 4 kandungan yang sangat aktif. Yang pertama, kita panggil tritterpenes. Ini saya baca dengan laju ya sebab saya pasti ramai yang orang lama dan kalau orang baru boleh rujuk balik kepada apply masing-masing lah atau kawan-kawan yang kenalkan. Okey. Okey, tritterpenes ni kerja dia melaraskan daya imuniti. Apa dia melaraskan? Semua orang yang imuniti dia terlalu kuat. So, dia laraskan, dia rendahkan. Lepas tu yang kedua, kurangkan kolesterol. Dia boleh buang segala kolesterol yang ada dalam salur darah kita. Lepas tu mempergiatkan perawatan trombus. Macam mana mempergiat perawatan trombus ni? Trombus ni adalah kumpulan darah-darah beku yang ada dalam salur darah kita. So, darah-darah beku ni, dia macam-macam saiz lah mungkin. Kecil, besar semua ada. Jadi dia akan mengalir bersama-sama dengan darah dalam badan kita ni. Kalau lah kata tempat dia mengalir tu saluran darah kita dah sempit disebabkan oleh lemak-lemak dan kolesterol. Okey. Kalau kita lekat di situ, that's why tiba-tiba orang dapat stroke. Sebab benda itu berlaku. Tapi badan kita biasanya akan maklumkan kepada kita kalau ada blockage tu macam mana. Dengan dia bagi kepekan, dia bagi lenguh, dia bagi sakit. So kita kena mengaji dah ubat tu. Kalau kata selama ni kita tersakit-sakit makan ubat dah sakit, so kita kena tahu apa bahasa badan kita, bagi tahu kat kita. Kita kena study juga. Kena cari ilmu. Okey, lepas tu memperbaiki kekenyalan pembuluh darah. Pembuluh darah kita ni, kalau kita nak tahu, dia lembut. Okey? Dia lembut, dia bukan keras. Lembut itu macam mana? Saya selalu bagi contoh paip getah yang kita baru beli. Paip getah tu, masa kita baru beli, kalau kita bubuh ayak yang pressure tinggi, dia boleh terbuka. Dia punya lingkaran dia tu. Dia boleh jadi straight. Itu dia lembut. Dia lembut dia. Tapi bila lama kelamaan,
Dia tak jadi dah macam tu. Dia mungkin pecah kalau kita buka kasar-kasar. Walaupun kita secara cermatnya kita nak buka lingkaran dia tu, dia mesti pecah sebab dia dah keras. Salur darah kita pun macam tu. Kalau zaman dulu, anak-anak yang baru lahir, mungkin salur darah dia selembut itu. Tapi yang zaman sekarang ni saya tak tahulah sebab dengan segala makanan yang dia dapat. Mak dia makan dia masa dia dalam kandungan tu, mak makan macam-macam, tak pantang, tak apa. So anak pun dapatlah segala apa yang mak makan. That's why lah ni, anak-anak lahir macam-macam masalah kesihatan. Dengan kansernya, dengan ada yang kencing manis, keluar-keluar dalam perut mak kencing manis. Ada yang kes-kes yang macam tu. Kalau kita tengok lah. Ramai. Keluar dalam perut mak, detect kanser. Kan? Ada sel dalam perut lagi doktor dah boleh detect kanser. Kan? Betul, semua tu takdir Allah, tapi pasti ada penyebabnya kenapa benda tu berlaku. Kan? Okey. Lepas tu salur darah kita ni mesti lembut. Mesti dia bersifat dia kena lembut tu macam kalau nak tengok macam rumpai dalam ayak tu, dia boleh gerak, dia mengikut saliran dia. Okey. Dan salur darah kita ni pun kalau kita nak tahu sangat panjang. Jadi kalau minum kopi tu janganlah harap sekotak kita minum dah boleh sihat sebelumnya lah. Dah terlupa pala. Sebab apa? Sebab salur darah kita ni panjang. Sangat panjang. Kita katakan 2,5 kali lilitan bumi. Bumi kita ni bulat besar mana 2,5 kali lilit tu. Kalau kita sambung salur darah kita ni. Jadi ada tak dengan sekotak kopi kita nak clearkan semua salur darah tu. So, kena bagi masa. Okey, kena bagi masa untuk nak clear balik. Penambahan sebab pengeluaran darah. Bila salur darah kita tu bagus, salur darah kita baik, sudah pastinya darah kita akan mengalir dengan baik. Sebab dah tak ada dah blokir semua tak ada, dia akan mengalir dengan baik. Lepas tu, yang paling best, linzi kita ni boleh mempergiatkan fungsi hati. Kenapa ini best? Sebab hati kita ni adalah organ penapis nombor 1 dalam badan kita. Dia tapis segala benda yang kita makan. Tak ada setitik darah pun yang tak lalu daripada yang tak lalu hati. Dia mesti lalu hati. Dia pergi kot mana pun dia mesti main ke hati juga lah sekali untuk ditapis. Ini maksud apa saja yang kita makan, apa saja kotoran yang kita letak dalam badan kita ni akan ditapis oleh hati. Dan kotoran-kotoran toksin-toksin itu semua hati kita akan simpan. Akan store dia dalam dia tu. Lepas tu dia akan lepaskan darah yang bersih ke jantung untuk dipam ke satu badan kita. Saya bayangkan dengan budaya makan kita tak pantang, kita bedal je memuju lalu mereka pantang apa saja yang ada kita bedai je. Kita tak pernah fikir kan. Kita makan je semua benda. Bayangkan macam mana hati kita nak tapis. Dan betapa cepatnya kita punya store tu penuh. Kan sebab itulah bila dia mula orang kata apa 50 tahun dia tapis tanpa kita servis, lama-lama dia penuh. Sebab itulah kalau zaman dulu penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung apa semua ni lepas pencen baru kita dapat. Orang zaman dulu lah. Kan? Dia pencen je aja, data detect kencing manis, darah tinggi. Kan? Sebab 50 tahun tapi barulah hati tu penuh dan penyakit pun dah ada nama. Tapi kalau zaman sekarang tak tunggu 50 rasanya, umur 20-an pun dah kencing manis dah. Umur 12 pun dah kencing manis dah. Kan? Sebab hati tu cepat penuh. So bila hati tu dah mula penuh. Tak dengar lah. Tak dengar? Dengar. Saya dengar. Oh, kat mana problem? Dengar. Dengar tak? Dengar. Tak dengar, tak Okay, dengar. hujan kot.
kat sini lepas hujan tu. So dia line dia tak open apa. Tak open okey. Okey. Kita sama balik. Hati ni nak cuci dia, Lindsay je boleh cuci. Kita tak boleh keluar, kita tak boleh angkat hati ni keluar spray ayak, buang balik tak boleh. Macam mana penapis ayak rumah kita kan. Kita buang dia punya penapis tu, kita basuh, kita pasang balik supaya dia bersih dan dapat ayak yang baik. Tapi kalau hati kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh pergi ke hospital, doktor boleh tak operate saya, ambil hati saya keluar, cuci dulu baru bersih tu, balik. Tak boleh buat macam tu. Okay. So macam mana nak cuci hati tu? Mencari lah. Dan yang sekarang kita dah alhamdulillah kita ditemukan dengan Lindsay yang memang dah dapat sijil pengiktirafan boleh bersihkan hati. So kita terus je makan. Cuma berapa lama nak ambil masa tu bergantung lah macam mana tu. Okay. Bila hati kita dah bersih, secara tak langsung masalah alahan kita pun akan selesai. Itu Tretepins. Dan Tretepins ni yang saya difahamkan di bawah Tretepins, di bawah tajuk Tretepins ni kita ada 200 lagi tajuk kecil yang mewakili setiap penyakit yang ada. Sebab itulah Syuahu dah boleh keluarkan 3 yang sekarang ni kita ada buah pinggang, bone dan juga immunity. Sebab yang 3 ni adalah ekstrak daripada tajuk-tajuk kecil Tretepins tu. Itu dia panggil target. Target maksudnya kita makan dia terus pergi ke masalah tu. Kalau orang serius lah, contoh kalau kita makan Lindsay yang sekarang ni, dia pergi rata dulu. Okay, sebab dia ada semua. Tretepins ni Tretepins tajuk besar mengandungi semua penyakit. So kalau yang target treatment tu, diambil daripada Tretepins tu. So kita Syuahu orang kata apa? Berimpian, okay, untuk keluarkan 200 tajuk kecil-kecil tu. Maksudnya kita ada lagi 197 produk Lindsay akan keluar. Hebat tak? Hebat tak? Hebat. Kan? Kita ada sekarang baru ada 3. So kita akan keluarkan lagi Syuahu akan keluarkan lagi 197 di bawah tajuk Tretepins tu. So kita tunggu insya-Allah. Okey, Syuahu terus membuat kajian. So yang kedua, polisakarida macromolekul ini menguatkan imuniti. Maksudnya orang yang sistem imunnya rendah, yang selalu sakit, selalu demam, orang yang kanser. So imuniti dia rendah kan. Jadi polisakarida ni akan kuatkan balik. Menghapuskan radikal bebas, mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati. Okey. Yang atas ni dia buang toksin. Dia buang segala toksin-toksin yang ada. Lepas tu yang bawah ni dia tubuhkan balik sel-sel hati. Betul ke sel-sel kita ni boleh tumbuh balik? Itulah hebatnya ciptaan Allah kat kita. Semua sel kita ni ada jangka hayat dia. Daripada 7 sampai 120 hari. 7 hari sel kulit, 120 hari itu sel jantung. So setiap 7 hari sel kulit kita akan bertukar. Setiap 120 hari sel jantung kita akan bersilih ganti. So yang lain tu antara itulah. Kan? Jadi sel hati kita juga bertukar. Boleh tumbuh balik. Kecuali sel otak yang tak boleh tumbuh balik. Kalau matilah dia. Okay. Sebab itulah sampai kalau kita tak jaga sampai ketua nyanyuk. Kan? Sebab sel otak mati tak ada tumbuh balik dah. Lepas tu bila dah semua dah okey balik, dia akan memperbaiki keadaan badan kita. So kalau kita tengok Tretepins turunkan yang kuat, polisakarida kuat naikkan yang lemah. Jadi kedua-duanya tu kita panggil orang panggil apa? Orang imuniti tinggi boleh, orang imuniti rendah pun boleh makan benda yang sama. Okay. Lepas tu yang ketiga ni Nucleotida Lindsay mengawal pergerakan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Okey, yang ni pun untuk salur darah kita.
Sangat bagus. Protein Z8 ni melaraskan. Contoh yang atas ni dia turunkan yang kuat, yang bawah ni dia kuatkan yang lemah. Z8 dilaraskan mengikut keperluan badan kita. Ini semua kerja Lindsay. Kita tak ada fikir dah macam mana dia buat macam mana. Dia buat macam mana. Tak payah fikir. Kita makan je. Dia akan buat lagi. Dia akan uruskan. Masa lagi duk fikir pula malam ni tidur kat Lena. Duk fikir lagi mana Lindsay dia buat macam mana. Kan? Jangan. Sebab yang tu kajian dia pada buat dah. Dia boleh buat. Makan je biar dia buat. Kita Lena pun dia buat macam dia. Okay? Okay. Lindsay bertindak balas dengan lebih 60 trilion sel. Oh banyak ni sel-sel dalam badan kita ni. 60 trilion sel. Macam mana nak jaga? Macam mana kita nak jaga sel-sel kita ni? Kita kena ada sel kita ni kalau fikir secara positif kena ada 60 trilion sel ni lah untuk kita hidup dengan sihat. Kalau kurang daripada ni yang kita sakit tu. So macam mana kita nak jaga supaya sel kita ni cukup. Lindsay lah. Kita tengok kat sini gambar raja ni. Cuba tengok kat sini. Ini adalah 6 sistem yang ada dalam badan kita. Allah cipta kita 6 ni je. Nah, kita tak ada dah. Yang ke-7 ke yang ke-8 ke tak ada. Kita ada 6 ni je. Yang pertama, kita tengok kat sini sistem penghadaman. Okay, sistem penghadaman ni mestilah usus. Kan? Dia mesti terlibat dengan usus. Kenapa hati pun sistem penghadapan? Sebab hati ni pun dia tapis juga apa yang tak bagus. Macam kat perut ni, macam kat usus ni, dia orang kata apa? Dia memproses apa yang kita makan. Hati pun diproses juga apa yang kita dapat, apa yang kita makan, apa intake kita. Hati pun proses. Jadi dua ni adalah sistem penghadapan. Kalau usus kita ni problem, macam mana usus kita problem? Macam mana nak tahu sisa usus kita problem? Agak-agak. Pening kepala. Kita pening kepala. Kan? Kita sembelit. Lepas tu kita payah kentut. Kan? Kita nak rasa nak berak dah pergi duduk 2 jam baru keluar. Tak keluar juga. Tu tanda-tanda badan kita habaq kata sistem penghadaman kita dah buat kan, pasal kecil sangat dah tak buat. Itu semua badan kita bagi tahu sistem penghadaman kita dah problem. Apa jadi kalau problem kat situ? So dia akan memberi masalah kepada hati sebab dia daripada kita makan dia turun kat perut, daripada perut kita usus kecil, lepas tu kita usus besar. Di usus kecil ni dia akan absorb segala protein-protein yang kita makan. Okey, absorb kat situ. Proses serapan berlaku di situ. Bukan kata masa kita duk telan tu dia ni dah tak. Dia akan proses dulu masuk ke usus kecil di situ baru berlaku proses penyerapan segala nutrisi yang kita makan. Lepas tu dia pergi ke usus besar, di usus besar pun berlaku lagi penyerapan tu. Ayak berlaku di usus besar, dia adalah protein-protein lain yang dia serap di usus besar. Lepas tu lebihan itu yang dikeluarkan jadi najis. Ginjal yang kita duk buang tu lah. Lebihan daripada absorption tu lah jadi najis. Jadi macam mana nak berlaku absorption kalau usus kita problem? Dan kita kena tahu apa yang dia absorb kita, apa yang dia absorb. Benda apa yang dia absorb. Dalam usus kita ni ada satu lagi kecil punya kita panggil virus. Virus pun orang sebut, virus pun orang sebut. Dia bentuk dia macam bulu kapet tu. Itulah alat sel yang absorb kita punya makanan. Bayangkanlah kalau najis kita yang menampai tu dia tutup habis virus tu. Macam mana nak absorb? Sudah pasti absorption tak berlaku. Makanlah produk sebaik mana pun, sehebat mana pun, kalaulah kata usus kita ni problem, kalau kita ni ada masalah usus, absorption takkan berlaku. Senang kata, payah nak baiklah. Sebab tu nak sihat, perlu sihatkan usus dulu. Perlu bersihkan usus dulu. Bila usus ni dah tip-top,
InsyaAllah. Okay. Okay, lepas tu hello? Dengar tak? Sebab saya Dengar. dengar suara yang bising. Diorang tak Saya tak tahu tutup isi mic apa. tadi. Suara tak tahu siapa nak. Okey. Yang kedua, sistem rembesan dan metabolik. Metabolism. Hello? Okey, sistem rembesan. Sistem rembesan ni pun kalau kita tengok kat sini, dia juga usus dan hati. Ini adalah dua sistem besar yang ada dalam badan kita. Kalau sistem perhadapan ni problem, kita ada masalah sempit, gastrik, ulcer, kan, sakit hati. Kalau sistem perhadapan. Kalau sistem rembesan ni problem, kita ada kencing manis, kita ada masalah ginjal. Nampak tak kaitan dia kat situ. Lepas tu kalau kita tak jaga juga lagi, kita mula akan dapat penyakit-penyakit lain. Sistem pertahanan, kanser, SLE, alahan, darah tinggi, stroke, kita akan dapat migraine. Migraine tu sebenarnya kalau kita nak tahu puncanya perhadapan juga. Sebab saya selalu cakap dengan kawan-kawan kalau migraine, saya tekan usus. Dia pun macam, iya ke? Kan? So sebenarnya migraine tu nak lega, nak baik, settlekan usus. InsyaAllah. Bila usus bagus, kita akan, masalah migraine kita akan hilang. Okay? Lepas tu sistem pernafasan. Semua masalah-masalah 6 ni punca dia sistem perhadapan. Sebab itulah Nabi berpesan penyakit bermula dari perut. Kenapa? Sebab perut ni punca dia. Penyakit apa pun punca dia perut. Lepas tu Nabi kata juga dalam diri kita ni ada struktur daging. Baik daging tu maka baiklah rohani dan jasmani. Kan? Betul. Betul. Ada orang kata hadis itu menunjukkan kepada sikap. Hadis itu lebih Nabi menekankan kepada sikap. Bayangkan kalau kita nak jadi baik, kalau badan kita, perut kita duduk sebelit, jumpa orang muka masak, macam mana kita nak ada sikap yang baik? Pasti tak boleh kan? Kita duduk jumpa orang kepala migraine, jadi sakit kepala ni, orang tegak Ustaz, contohkan ni, tak akan jadi. Kan? Sikap kita tak akan jadi baik kalau kita ada masalah kesihatan. Jadi betul dah, cantik dah Nabi pesan tu. Nabi cakap tu dalam diri kita ni ada struktur daging, baik daging tu maka baiklah rohani dan jasmani dia, iaitu qalbu, hati. Kan? Nak baik rohani, kena hati. Maksudnya rohani ni apa? Sikap kita, apa semua tu kena hati. Nak baik jasmani, kesihatan pun kena hati. Dua-duanya sangat saling berkait. Okay? So, apa lagi? So, ini tanda-tanda awal. Kita dah tahu tadi yang best je kan. Wah, bagus lah Lingzi ni. Wah, bagus best lah Lingzi ni kan. Jadi, ada yang tak bestnya. Yang tak best ni orang tak mau dengar sebenarnya. Tapi saya nak habak juga. Kalau tak mau dengar, katut dengar. Wah, tentulah kan. Tapi dengar lah. Okey, tanda-tanda awal selepas pengambilan Lingzi. Yang nombor 1 ni memang orang suka. Okay, selera makan, tidur, best berak, best rasa sihat je kan. Selalu-selalu nak pergi kerja, pukul 8 masuk, pukul 7.30 baru bangkit tidur. Kan? Tapi minum-minum kopi CEO, masuk kerja pukul 8, 7.30 sampai office dah. Kan? Dia rasa cerdas, rasa best. Ini semua orang suka. Tapi kalau nak sembuh, kalau nak baik, kena dapat yang nombor 2 ni. Apa tu? Krisis penyembuhan. Krisis penyembuhan ni ramai yang gagal lalui. Saya cakap gagal lah sebab apa? Saya pun kalaulah tidak berada di dalam keluarga syurga, pasti saya juga gagal lalui proses penyembuhan ni. Tapi alhamdulillah rezeki saya berada dalam keluarga syurga, okay, dan saya berjaya lalui krisis penyembuhan ni. Dan alhamdulillah selepas berjaya lalui ini, saya lebih sihat lah. Okay, saya lebih sihat dari sebelumnya. Apa dia krisis penyembuhan ni? Simptom-simptom asal jadi lebih serius. Maksudnya kalau orang makan tu sebab kencing manis.
Okey, sebelum minum kopi kencing okey je. 10, 11, 9. Minum kopi CEO, noh 15, 20. Kan? Itu simptom-simptom asal dia jadi serius. So jangan takut kalau benda ni berlaku, itu normal. Lagi saya cerita. Selera makan jadi kurang ialah bila badan kita sakit memang kita akan kurang nak makan. Tidur pun memang tak boleh tidur saya akui. Tumbuhan memang sembelit, ya kan kita tak rasa lah. Sembelit balik, kadang-kadang cirit. So semua ni kita akan berlaku. Kita akan dapat. Lepas tu kita akan jadi mengantuk, tak larat. Yalah sebab kita tak tidur kan. Lepas tu yang lain kita akan rasa lebih dahaga, kembung, kita rasa gatal-gatal. Semua ni kalau nak sihat, nak kembali sihat, kita kena redha untuk lalu. Okey? Kita kena redha. Okay, krisis penyembuhan adalah satu fenomena biasa sementara, jangan risau. Okey, apa dia macam mana kita nak lebih positif dalam kita nak melalui krisis penyembuhan ni? Saya bagi contoh mudahlah kita makan linzi sebab kita nak bersihkan badan kita. Kan? Umpama pada hari kita buat keputusan minum kopi tu, kita ada ambil keputusan untuk bersihkan rumah kita. Yang tak pernah bersih 40 tahun ni. Masuk je, beli rumah tu kata, masuk tak pernah cuci. Duduk je. Kerja beli barang bubuh. Kerja beli perabot je. Masuk hak tak mau bos store, hak tak mau masuk store. Itulah ibarat dia. Okey, badan kita ni. Satu hari kita ambil keputusan nak bersihkan rumah kita. So kita pun mula sapu-sapu dalam store, keluarkan semua kan. Pada masa tu kita jumpa macam-macam. Betul tak? Ada tikus mati lah, habuk yang banyak, rabuk lama kita keluarkan nak buang. Jadi masa tu macam-macam keadaan berlaku dalam rumah tu. Sangat tak selesa. Tapi kita teruskan cuci juga kan. So lama-lama rumah kita bersih. Sama juga dengan badan kita ni. Masa kita duk proses duk bersihkan tu, kita akan rasa sangat tak selesa. Okay, kentut busuk, peluh busuk, berak, kerak, macam-macam lah kita rasa. So kalau lah kata kita tak lalui dan kita biar, so benda-benda tu semua akan simpan balik. Kita takkan lega, tapi cuba kita teruskan dan lalui, lama-lama dia keluar berak kencing semua bagus, insya-Allah kita akan rasa lebih sihat, lebih bertenaga lah. InsyaAllah. Okey. Bila kita mula memilih untuk minum kopi CEO, ia adalah pilihan yang sangat terbaik, sangat bijak sebab ia sedap, sihat dan selamat. So ini saya ambil ni kata-kata apa? Nama dia, saya ingatlah nama yang ni, dia kata 3 cup of coffee a day, keep the doctor away. Maksudnya, kalau kita ni minum 3 cawan kopi sehari, ini adalah kajian juga ya. Kajian, kalau kita baca majalah yang lama-lama tu, ada satu majalah tu dia cerita tentang kajian ni. Okay, 3 cup of coffee a day, keep the doctor away. Okay, kita minum 3 cawan kopi sehari, kita boleh untuk berada jauh dengan doktor. Kan, saya yakin kat dalam kawan-kawan ni yang mana dah mula amalkan kopi CEO pasti berpengalaman macam ni kan. Jarang pergi jumpa doktor sebab dapat simpul-simpul penyakit, tahu macam mana nak uruskan, betul tak? Kalau anak demam pun tahu macam mana nak uruskan, kan? Maksudnya bukan kata kita tak perlukan doktor, kita perlukan doktor. Sebab untuk saat-saat kecemasan, kita perlukan doktor. Kita janganlah kata, tak payahlah doktor, aku tak nak lah. Kita masih perlukan doktor untuk masa-masa kecemasan. Cuma kita ada pilihan yang lebih baik untuk lebih sihat. Okey. Sini saya nak share beberapa testimoni lah. Testimoni okey macam ni, kakak ni orang Sabah, dia ada masalah darah tinggi, kolesterol, gout semua. Alhamdulillah lepas amalkan kopi CEO, dia lebih sihat. Macam ni pun pakcik ni dia ada sakit lelah dengan asma. Selepas amalkan kopi CEO dan linzi, lebih sihat juga. Dan ini masalah batu karang pada buah pinggang. Okey. Pun berjaya diatasi dengan kopi CEO.
Okay. Ini dia stroke. Okay, dia stroke. Dia, ini kalau kita tengok kat sini, dia minum kopi CO tak ada gula, 3 paket sehari, dia guna jiaha je. 2 kapsul sehari. Okay, selepas 4 bulan, dia boleh berjalan guna tongkat. Ini adalah kajian-kajian, ini adalah testimoni-testimoni lah. Okey, kita boleh pengambilan cara pengambilan terbaik kita boleh buat macam ni. 1 kopi CEO tak ada gula, 1 kopi CEO ada gula, 1 kapsul Lingzi. Mungkin kita boleh campur semua dan kita minum. Ini adalah cara terbaik lah. Okey. Okey. Ini topik ni kopi 111 ni episod yang kedua akan cerita. So saya takkan sentuh lah. Okey, saya cuma nak bagi tahu kat sini. Kita tukar minuman harian. Dari perbelanjaan kita boleh dapat pendapatan. Macam mana? Sekejap lagi speaker kedua akan cerita. So saya nak buat sedikit perbandingan ya. Kopi biasa dan kopi CEO. Kita tengok kopi biasa atau kopi susu. Secawan RM2 ke RM2.50. Tapi dalam musim PKP ni RM3 tau. Baru ni saya pergi terengi nak minum teh susu. RM2 tau. Musim PKP ni. Kan? Okay. Kandungan mestilah tak sihat kan sebab dia kopi tiruan, pakai creamer lagi kan, trans fat. Lepas tu kalau kita ambil berterusan ni yang susu-susu ni semua ni pasti memudaratkan kesihatan. Lepas tu kesimpulan dia, kos belanja kita makin hari makin tinggi lah. Yelah bila kita duk hari-hari minum dapat kecil manis, tak ke makin tinggi kos dia kan. Nak rawat kecil manis lagi. Jadi akan terus jadi perbelanjaan. Tapi kalau kopi CEO, sepaket, ini harga lama. Sepaket RM2. Kan? Sepaket RM2, dia PKP ke apa kan dia letak RM2. Dia tak nak RM2. Okay, insyaAllah. RM2 sepaket. Kandungan dia sihat. Dia ada Lingzi, dia ada santan, dia ada kopi Arabica. Lebih sihat kandungan dia. Kalau kita ambil berterusan, dia mampu memperbaiki dan menstabilkan kesihatan kita. Ini kalau nak tahu betul ke tak, tanya kawan-kawan. Yang mana duk minum tu tahulah. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan menstabilkan ni. Okey? Kesimpulan dia, harga mampu milik lebih jimat, boleh jana pendapatan semakin sihat jika diamalkan. Dan berpotensi menjadi punca pendapatan tambahan. Betul tak? Betul. Okey. So yang ni pun saya tak nak sebut lah. Nanti mungkin next time saya akan sebut. So apa yang saya nak cerita kat sini. Okey, ni saya pergi last slide saya. Tindakan akan mendekatkan anda kepada impian anda. So tindakan anda malam ini, join Zoom meeting ni, mendekatkan anda kepada impian anda. Kenapa dan bagaimana? Macam mana nak dikatakan dekatnya impian tu? Kenapa saya dah cerita tadi? Bagaimana speaker kedua akan cerita? Macam mana nak dekatkan diri kita dengan impian kita dengan tindakan kita ni? Salah. Lepas tu, yang ni pun saya tak nak cerita. Okay. So, apa yang saya share, impian takkan tercapai tanpa usaha. Usaha berangan untuk berjaya jika hidup penuh alasan. Okey, impian kita takkan tercapai kalau kita langsung tak ada usaha nak mencapai. Langsung tak ada usaha ke arah mencapai impian kita. Kan? Dah lah tak ada usaha. Banyak pula alasan yang kita bagi. Tak boleh lah, sibuk lah. Dulu kalau meeting di office kan, tak boleh lah, sibuk lah, nak tak ada orang jaga lah, tak ada kereta lah. Macam-macam. Timing. Betul tak? Audit ni. Okey, ada last. Okey. Macam-macam alasan kita bagi. Sekarang kita buat Zoom meeting. Oh, lewat lah, malam lah. Alasan juga dia bagi. Kan? Jadi, yang macam ini susah untuk mencapai impian dia. So, saat kita gagal, kita hanya perlu mulakan lagi dengan cara yang lebih cerdas. Saya pasti ramai di antara kawan-kawan kita ni
musim-musim PKP ni agak down kan dengan keadaan sekarang, tapi jangan risau. Mulakan lagi dengan cara yang lebih bagus. InsyaAllah kita semua tak jauh dah nak berjaya. Tak jauh dah. Okey. Ini gambar slide terakhir saya nak kongsi. Cuba tengok gambar ni. Kita usaha sampai sikit lagi nak berjaya kita give up. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Sama lah macam sekarang ni. Kita usaha. Sekarang ni kita give up. Kita patah balik. Kita tak nak buat. Kita pasti takkan dapat diamond yang kita nak. Kan? Betul tak? So, teruskan berusaha insyaAllah. Ramai kalau kita kat sini akan bantu anda. Okey, itu saja perkongsian saja. Saya minta maaf ya kalau kurang lancar, cepat sangat, lambat sangat ke apa ke, saya minta maaf. Segala yang baik tu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk tu kelemahan saya sendiri. Okey. Saya sudahi dengan sekian terima kasih. Saya doakan rakan-rakan semua yang ada kat Zoom meeting ini mencapai kejayaan dan jumpa anda semua di puncak kejayaan. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah.